Okay. So next, berapa soalan? Ada 3 soalan, 4 soalan ni. 1, 2, 3, 4, 5. So kita buat soalan 1, 2, soalan 3, soalan 3 soalan ni aku nak cuba sendiri. 4 soalan 4 tu aku buat sendiri. So yang soalan 1 boleh kita teruskan. Ada nak tanya apa-apa tak sebelum kita teruskan? 9 orang. Bagi 3 orang belum masuk ni. Bagi 6 orang belum dapat attendance. Okay, boleh continue sekarang. Kita continue. So saya buka saya punya subline. Okay. So Lat 5 yang semalam ni masih sebelum. Okay. So soalan pertama, based on table 1. Yang inilah, ni multidimensional. Ni bukan multidimensional lah. Ni sebenarnya associative array. Okay. Sebab yang ini dia bukan array. Yang ini dia bolehlah kalau nak buat sebagai array pun boleh juga. Tapi ini kita boleh kira sebagai counter je. Tapi kalau nak buat multidimensional pun boleh. Okay. So based on table 1, we provide the output such as shown. Okay, table 1 with logical explanation. Dia suruh buat logical explanation. Dia suruh outputkan table ni daripada array tu. Lepas tu aku kena explain. Display 4 rows, 4 ni, 1 sampai 4, and 3 columns, ID, name and ages, age. Ini age, sini S tak perlu age tu. Okay, the method must be the method must be involving nested loop and declaration. So nested loop yang ni maksud dia apa? For each, for each. Kita dah buat sebelum ni kan. So simple je. Okay, so yang ini apa? Kita buat daripada awal lah. So kita keluarkan, kita create associative array dulu. Lepas tu kita just echokan aja tanpa table. Dan lepas tu kita baru masukkan dalam table. So inilah kita ada associative array yang nama dia age. Lepas tu kita ada nama dan dia punya age dia. Yang ini dekat dalam modul Cuma saya tambah satu je. Yang last tu Mamat equals dia punya age dia 22. Sebelum ni kan kita bank job ni je kan, ada nama tu. So then kalau kita nak print out, so saya buatlah di sini dia punya, saya create new file control CN ini question 1. Okay. Question 1 .php.
Alright, so kita just nak copy yang ni aja, yang ni, yang ni. Kita nak create dia punya tu dulu. Kita nak create dia punya apa nama, array dia. Kita see question 1, kita create dia punya ni, structure, masukkan PHP tab, lepas tu kita create array dia. Array dia ni simple je. Kita create array, and then associative kena ada ni, dia punya key and then value dia. Okay, so ada key dia, key dia punya nama dia lah. So then kalau kita nak print out ni, so kita guna for each as x ni, and then yang ini dia punya associative array punya tu, dan ni dia punya value dia. Yang ini adalah dia punya key dia. Okay. So and then kita echokan x, dia punya key dia. HS ni apa, kita apa, h ni dia punya array lah. Okay. So and then value dia ni. Okay, so lepas tu kita add another line. So basically ni je lah yang kita print out. Okay, so kalau kita print out yang ini, kita just copy yang ni, Ctrl+C. Ni kini kita tak perlu, and then kita dia punya key dia lah kan, dia kat sini. Apa kita nak represent key dia, kita taruh dash dia lah. So ni dia punya, ni dia punya tu, ni dia punya key. Kita connect-kan dengan dash, dan kita connect-kan dengan value. So maknanya Peter dash 35 lah, just test kita echo. Okay, so kalau kita tengok Ctrl S save. Okay, kita tengok Ctrl S dekat sini, dekat let question 1, refresh question 1, so 14 line, 14 ni tadi question mana, ini 14. Dia tak boleh ni, kita letak dia, kita nak concatenatekan ni. Kosongkan ni lah. Okay, alright, kita refresh. Save, kita refresh. Ada lagi ni undefined x and value. Oh, kita belum copy lagi yang tadi, yang for each tu. Okay, lah. Ni tak perlu, ni pun tak perlu. So for each punya, so for each, okay. Kena adalah first tu. So kat situ for each, nanti kita close dekat sini. Copy yang ni, file lah, masuk situ. So Ctrl S and then kita preview. So dah ada lah, kita back jauh, tapi dia dekat ni kan, kita insert line, insert line break ni dia, kita masuk dulu kat sini dia. Kita accept, kita refresh.
So dia dah ada kan. Tapi kita belum masuk dekat dalam table lagi. So sekarang kita dah masukkan table. Oh, ada lagi ID kan. ID ni kita insert untuk sebagai counter je lah. Okay, so boleh juga counter. So kita create counter. Contohnya counter underscore ID equals kita set sebagai 1. Lepas tu nanti kita print je lah ID dekat sini. Okay, ID kita print. Itu dia ID Lepas tu kita content okay. Itu juga kalau letak dash pun boleh juga. Nombor 1 Peter, nombor ID dia 1, then baru Peter, lepas tu baru dia tu. Kemudian kita adapt X tu, itu kita campurkan untuk next number. Right, so bila kita inside okay, kita save. So kita dah ada ID dia start daripada 1. Lepas tu bila dia dah print yang pertama, dia tambah 1. Print yang kedua tambahlah 1 kan, jadi 2 kan, sampai 24 kan. Kita refresh dan kita dah ada. Oh, kita boleh tu lagi tambah tu. Oh, ni X. Okay. Okay, right. So kita refresh 1, 2, 3, 4 lah. Okay, jadi kita guna dash je. Tapi kalau kita nak guna table, kita guna macam mana cara dia. Kita buat dekat dalam dalam HTML. So dalam HTML tu macam mana kita nak buat? Kita create table. Lepas tu dia ada row dia, kita insert yang first row punya. So yang first row tu kita guna for each untuk iterate daripada row 1 sampai row 4 tu. Ada 4 row kan, row 1 sampai row 4 baris ni, baris. Okay, so kita iterate. So kita buat for each sampai habis lah. Dia automatically dia buat for each ni. So sama juga age, sama yang kita nak print ialah dekat kolom dia. Kolom dia yang pertama tu apa? Kita dekat sini create sebagai counter. Macam yang tadi tu lah, kalau kita print X, dia punya key dia dekat sini echo X. Lepas tu next column yang ini dia punya age dia. Ada satu nak masuk. Alright, so basically kalau kita print satu je, contohnya kita print nombor 1 punya, kita pakai yang ini je. Lepas kita kena create. Jadi kalau kita nak print yang first punya, sini kalau nak print yang first punya, kita keluar daripada itu, kita buat table, table. Lepas tu TR ni, dalam TR ni ada TD. Okay. Dia ada 2 TD lah kan. Dia ada 2 TD. Kalau kita TD kali 2 tab, dia akan create 2 TD. So ni yang kita nak iterate kan. Okay.
So kalau katalah kita nak print yang pertama, kita print dekat sebelah kita ambil yang pertama lah, kita ambil yang Peter punya tu kan. So kita nak print Peter, kita taruh echo PHP dulu. Dalam ni kena ada PHP. Kalau kita nak print yang Peter tu, dia punya Peter key dia X ni lah. Okay. So kita echo je X, sama macam dekat atas ni. Ini echo X ni X. So kita echo X, kita print Peter ni X. So and then kita close. Ini kita taruh dekat sini. Ni X. So kita dapat Peter. Kalau kita nak print dia punya tu, kita copy yang ni dia, kita taruh situ. And then kita nak value dia, underscore value tu lah. Okay. So sekarang kita dapat yang pertama Peter. So kalau kita print, Ctrl S, refresh, kita refresh, kita akan dapat last kali dia masuk. Kalau ada yang first punya, sebab dia dah tu kan. Mana kalau kita nak iterate, kita kena guna for each. Okay, so kita guna for each value. Okay, kita letak dekat TR, dekat atas TR. Yang ini kita kena enclose dalam PHP ni. Okay, PHP. Right. Okay. Ini. Dan dia punya closing dia dekat bawah sini. Okay. Dan kita kena enclosekan PHP juga, sebab yang ini dalam HTML. Okay. Dia punya closing dia. So closing dia sini, dekat atas table tu closing dia. Ini closing ni kali process right, kita kena situ, dan kita kena tarik ke atas. Okay, so sebelum TR dan lepas TR. Okay. So maknanya dia akan iterate lah. Okay. Sini opening, ni closing. Okay. So basically dia samalah dengan ini. Pada TR ni, TR ni dekat selepas TR. Kenapa selepas TR ni kita nak for every line, dia punya tu, dia punya baris tu, kita nak ulang setiap baris ni. Okay, so kita check dulu, tengok betul-betul dulu. Okay, save. Dan kita so basically dia adalah kita dalam bentuk table. Okay, yang ini bukan table. So table tu kita boleh dalam table tu bagi kan, kita boleh set dia punya CSS.
HTML punya table. HTML table, insert CSS dia. Set CSS table, table border dia, table size dia, boleh set macam ni kan. Table 1 pixel akan dapat macam ni. So kita set dia punya border dia, table THTD. Kita masuk under table ni, kita create dekat header dia, dia punya style ni. Style kat situ. Dan dekat sini kita taruh table punya heading tadi. Table ni header apa semua kita guna 1 pixel border dia. Dia awak boleh tekan ni. Sorry, dia tak ada 1 pixel. Okay, so kita refresh tengok. Ya, so sekarang dah ada dah kan. Kita 35, tapi belum ada nombor kat sini kan. So kita masuklah tadi punya counter tu. So kita letak dekat sini. For ID ialah dekat sini. Kita ni copy, Ctrl C, Ctrl V. So yang ini kita letak dia punya ID dia. Okay, so ID kita counter kita kena set dekat atas tu. Counter set satu, and then lepas tu selepas sebelum TR ni kita sebelum dia closing lah basically, kita increase by 1. Okay, so counter tu kan, counter ni kita increase by 1. Jadi dia akan masuk lah dekat situ. First iteration dia nombor 1, and then dia add another one. Next iteration jadi 2 dan seterusnya. Kita just tambah 1 TD je kat sebelah kiri, dia akan create lah, dia punya column dia. So kalau kita refresh, set refresh, kita punya counter, nak ambilkan variable counter. Okay, lepas tu kita refresh. Counter ni dalam PHP ni, saya tinggalkan PHP. So PHP, baru kita masukkan counter tu. Okay, so refresh, dia dah masuk lah. Kita taruh dekat bawah. Kita set dekat Ctrl S. Kita define counter dulu. Kita kita initialize satu. Lepas tu baru kita buat looping. And then kita refresh dia masuk dulu. Kita accept counter equals to 1. Dan dekat atas ni pun boleh juga sebelum tu ada. So counter atau counter equals to oh, sini yang kita tak add up. Ini PHP juga. Alright, so kita just copy yang ni lah. Lepas tu
Ini 14. Ini kita delete choice S okey lah. 1, 2, 3, 4. Ini kita dah boleh tutup dah. Ini kita boleh tutup dah. Tak perlu lagi. Untuk save. So dan kita save. Ni kita dah hide tadi. Tak ada. So dah ada lah. Dah siap. Ini dah siap. Cuma nama dia tak betulkan lah. Okay. Dan yang kedua, ada nak tanya yang tadi. Kalau nak tukar the single line tu double line tu kan, awak tukar je lah. Sini sini border ni awak gantikan. Border kalau yang ni nama dia collapse, awak taruh je lah border collapse. Dia awak taruh kat sini. Awak taruh kat situ. Sini style ni border collapse. Jadi bila awak save, dia tinggal satu je. Okay. Boleh? So next, yang kedua ni kita ada file, kita kata apa, related to figure 1.2. Create a text file and name it as text, test.txt. So basically you create satu file, nama dia test.txt. Isi dia yang ini The content of the text must be same as figure ni. So you need to open the text and change the Khan to Muhammad. So dia suruh buka file. Kalau nak buka pakai apa? File open lah kan. Okay. Kemudian delete the line yang ini. I love to play football. Buat yang delete. Okay. So macam mana nak delete ni? So ada banyak kaedah lah. Kaedah yang simple sekali yang saya guna dengan section 2, saya just override je, isi kandungan semua sekali dengan yang baru punya. Cuma yang atas 2 ni ada, yang ketiga ni tak adalah. Jadi dia akan dapat 2 je. Dan yang pertama tu, yang nama dia Khan tu, kita terus tukar kepada Muhammad. Macam tu je, kita override kan dia. Edit lah, maksudnya edit. Create new, erase, delete and create new one. Itu yang paling simple. Tapi ada banyak lagi kaedah. Yang lain, contohnya kita nak identify setiap baris ni dalam satu satu string punya array. Jadi kita buat array lah, kita convert dalam array. Jadi kita convert. Kalau kita convert array, kalau ni ada banyak ni kan, my name is Khan. Dan ini semua ni dia dalam satu array yang panjang. So my ni array yang pertama, name kedua, is ketiga, Khan keempat, I kelima dan seterusnya sampai sini. So dia 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 apa? Array. Jadi yang kita nak print, yang kita nak ubah ialah yang Khan. Jadi kita ambil array yang keberapa tu? 1, 2, 3, 4. Yang keempat, indeks dia nombor, dia start daripada kosong kan, indeks yang ketiga lah, 0, 1, 2, 3. Kita tukarkan indeks yang ketiga ni kepada Muhammad. Kemudian start daripada indeks yang keberapa ni? Ni 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ke 10 sampai 11, 12, 13, 14. 14 tu kita delete kan? Kita just kita delete. So maksudnya kita erase lah, kita delete. Kita convert dalam array lah maksudnya. Itu yang kedua. Tapi ini macam complicated sikit lah kan. Okay. Tapi ada banyak kaedah lah. Yang kaedah yang paling simple, yang kita just override saja. So kita try yang first punya, kita override. Lepas tu kalau
nak buat yang kedua pun boleh juga, kita convert into array. So, yang pertama kita buat soalan nombor berapa tu, macam tu kan. Soalan nombor 2 macam tu. Satu dah. Kita create soalan dulu, pasal n q2.php. Okay, kita buat. So kita nak kena create new file kan. Nak create new file. Macam ni nak create new file. Dia cakap dekat sini, create text file and name it as test. Tapi dia tak cakap pun guna PHP kan. So awak boleh juga guna PHP dan boleh masukkan dia punya file. Maknanya kita insert new line lah kan. So kita pakai write. Kita nak pakai write dekat sini lah. Okay. Ini kalau kita nak create file. Ada siapa nak masuk? Tak ada Ni kalau kita nak create new file, pakai ni Cara dia apa? Kita create file yang dah siap lah. Kalau dia dekat dalam dia punya mode ni, dia ada apa nama, A plus untuk yang apa ni kat sini file handle PHP sini open and create kan. So dia tulis dekat sini ini okay. Kalau R tu, R ni adalah read only. Yang kita nak ialah kalau kita nak buat file yang belum ada, create new file. So dia pergi dekat mana, pakai apa, create a new file for write only. Yang ini dia kalau file tu belum ada, okey. Tapi kalau dah ada, dia tak boleh create new file. Dekat sini, error if file already exists. So kita pakai X lah untuk create new file. Okey. Kalau yang ini ialah create and write. Maknanya kita boleh create dan kita boleh write. Maknanya kita boleh terus. Yang ini create file aja, yang ini create and write. Maksudnya kita boleh masukkan dia punya content, isi kandungan sebelum kita boleh buat yang ini. Okay. Kalau yang ini read only, dah ada file. Yang ini write only, erase the content, file or create a new file if doesn't exist. So most probably yang ini yang lebih baik lah, sebab belum ada lagi, dia create new file pointer set at the beginning of the file. Okay. So maksud dia apa? File pointer start at the beginning of file, dia akan override semua sekali. Kalau dah ada tu, dia akan buang yang lama, dia masukkan yang baru. Tapi kalau kita tak mau buang yang lama, nak masuk terus yang baru, nak tambah aja, kita tak boleh pakai ini. Kita kena pakai yang ini. Dia punya pointer start at the end. Kat mana start at the end? Sini. File for open a file for write only. Tapi okay, dekat sini the existing data file is preserved. File pointer start at the end of the file. Create a new file if file doesn't exist. So ni yang terbaik lah. Kalau kita tak nak yang apa, kalau kita tak nak buang yang sebelum ni, isi kandungan dah ada tu, kita tak mau buang, kita tambah je, kita pakai A. Okay, tapi kalau kita nak override, pakai yang ini. Jadi kita first kita create file. Okay, kita create file. Kalau tak ada, kalau dah ada, dia open lah. Okay. So jadi sekarang kita guna W ni untuk apa? Untuk create if not exist and override it. So contohnya dekat sini, my name is Khan. Okay, and then yang kedua, I am 10 years old. Okay, and then I love to play football. So ini teks yang kita nak masukkan. So macam mana kita nak masukkan dia punya teks tu? Kita guna F write untuk kita write in apa yang kita nak
write in ialah teks yang ini ke dalam mana file dia apa, test1 teks. Kita tengok test1 ni kan. Katalah kita buang dulu ni semua ni, tak mau tu dulu ni, buang semua. Contoh ni delete, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa So kalau kita write ni, kita masukkan my name is Khan, I'm 10 years old. Lepas tu my file open test. Yang ini kita buka semula. Ni yang ini adalah kita yang ini dia write in, tapi kita tak paparkan dekat HTML, dekat page. Yang ini yang kita paparkan dekat echo ni je. Kita paparkan. So macam mana kita paparkan? Kita guna apa? F-read. Kita just baca. Apa yang kita baca ialah test ni, test 1 ke test 1, test 1 test. Dan ini maksud dia semua sekali yang isi dalam tu adalah ini yang kita nak paparkan. Semua ni. File size ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk number. Okey. So, kalau kita run write.php. So basically yang Q2 ni bila dia run ni, okey, just copy ni Q2, kita dapat apa-apa ni, yes, save it, pasal Q2 Q2 ni. So dia dah masuk lah. Although dia dia display macam ni. Ni kita boleh tukar display dia ni kalau kita nak untuk setiap line kita iterate-kan. Ni dia just paparkan aja, dia dump je. Tapi dah ada kalau kita buka isi kandungan teks dia sekarang. Test 1 tadi kosong kan, dia dah ada. Okay. So then kalau kita nak tukar yang ini, kita buang, tukar Khan pada Muhammad. Kita buat macam ni. Okay. So kita buat lagi sekali, kita guna W untuk override dia punya tu, content dia. Cuma sekarang ni yang first line tu kita letak my name is, bukan Khan lagi tapi Muhammad. Lepas tu yang kedua kita masih lagi masukkan I am 10 years old. And then last sekali yang ketiga kosong aja, kita kosongkan. Ini kita delete. Okay, so dah tak ada lah. Yang ini tak ada pun tak apa sebenarnya. Cuma saya tunjukkan yang ini, kita instead of I love football tadi tu kan, ini I love to play football tu, kita tukarkan kepada kosongkan apa-apa. So dan kalau kita run ni, write to ni, dia akan override teks 1. Teks 1 sekarang ni ada ni kan, kita override. Kalau you buka ni teks 1 ni, teks 1 dekat sini, kalau buka teks 1 punya tu teks dia ada kan, my name is Khan, I'm 10 years old, and then okay. So ada benda tu lah. Alright, so kalau kita nak buka file je pun boleh juga, just open file je. Kita just open location, include, bukan include lah, boleh juga include, tapi bukan PHP lah. Yang sebelum ni kan kita belajar PHP include kan, include boleh juga masuk. Awak boleh pakai ni, include je, PHP include ni include ni, mana tadi ni include. Okay. Tapi kita bukan PHP lah, dianya kalau nak display je lah. Kita dalam write ni, mesti dah pakai open file ni, kita pakai include je pun boleh juga. Dekat sini PHP lah, tapi sebelum dia close file tu, lepas close file pun boleh juga. Okay. Ataupun dekat sini pun boleh, tak masalah. So kita insert line,
Lepas tu kita masuk include kat situ. Tapi bukan PHP lah. Ini apa? Test1 kan. Test1.txt. So, kalau kita refresh, ini apa? Right. Ini yang first ni, yang right ni. Yang right punya itu. Tapi dia buat masih dalam bentuk tu juga. Okey. Baik, sini kita kita delete je. Okey. Right. So okey lah tadi kan kita just run je dari write to PHP tu. Okay. So kita dah update lah. Kita dah update kan. So then kalau kita run write to .php, sini dia walaupun dia tak tunjuk tapi dia dah tukar dah tu. Test 1 dia dah tukar. Nampak? So kalau kita nak keluarkan test 1, sama juga lah. Kalau test 1 nak keluarkan, awak pakai ini je. Ni yang tadi tu ni. My file open ni nak keluarkan. Press C, masuk dekat right tu, masuk dekat situ. Kalau kita nak keluarkan lah, kita save. So kita run lagi sekali. Yang right one ni kita masukkan kan. Kita belum sudah save all lagi. Save all. Okay, kita refresh ni, dia tinggal satu lagi. So ada So kalau you buka, dia punya teks dia test1.txt. Kalau you buka dia test1.txt, ni ada my name is I am 10 years old. Kemudian bila you run yang kedua ni, yang right to punya, okay, dia tinggal my name is Muhammad and I am 10 years old. So kalau you buka dia punya tu, file dia, my name is Muhammad and I am 10 years old. Yang tu dah tak ada, dan depan dah tukar Muhammad. Ni yang paling simple lah. Satu lagi kaedah, ada nak tanya tak sebelum kita tu? Ada. Satu lagi kaedah, kita boleh tukarkan yang ini kepada array. So kalau kita tukarkan array daripada teks kepada array, apa yang kita buat, kita kena pakai array punya library, yang nama dia explode. Ini array ni PHP. Bagi PHP explode. So kita ada contoh dekat sini, hello world apa semua ni kan. Kita explodekan dia, kita convert satu-satu ke dalam array. Dan kita simpan dekat array punya variable. Ni nama dia str, string. Kemudian kita print. Ni print underscore r ni recursive punya print, untuk kita print yang kita just convert daripada ni string ni ke dalam array. Ni array dah ni. Dan ni untuk explode ni maksudnya apa? Kita pecahkan daripada one single array ke dalam ni ke dalam multiple array lah. Maknanya hello satu array, world satu array, ni semua satu array. Jadi kita just, so kalau you tengok, dia akan dia akan pecahkan. Nampak tak? Yang ini ni dia sama macam dump, apa tu, dump tu kan. Yang sebelum ni kita cover dump tu, apa dia, apa dia bukan dump tu, dump itu tu kan, dump tu tu var dump. Sama ada kita guna print underscore r recursive ataupun var dump. Tapi yang ni sama je. Kalau var dump ni variable, yang print ni untuk
Dan pun boleh jugalah sama berapa. So kalau kita once kita dah print tu, kita dah ada array kan, array index 0, hello 1, world. Jadi kita dah boleh apa, kita dah boleh tukar kan. Kalau nak tukar array yang nombor berapa punya, contohnya hello world, yang world ni kita tukar hello nama orang kan, Muhammad kan dekat sini. Okay, so then kita tukarlah dia punya yang array yang tu. Macam mana nak tukar array dia tu apa? Kita kena apa, simpan dalam array lah. Macam mana nak simpan dalam array yang ni? So kita simpan yang ini ni dalam array. Kita just copy yang ini ni dan kita simpan dekat dalam array sini. Kita simpan dalam array. Apa nama array dia? Okay. So ni memang dah array dah pun. Oh, dah ada dah tu pun kan, string. Itulah string 2. So kalau kita again padam ke ataupun print R string 2, bendanya sama je. Okay. Ni contoh ini pakai ini. Ni yang string 2 pun boleh juga, str2. Sama je bendanya, dia akan tu. Okay, dia akan keluarkan. Cuma ni yang ni dah array dah, hello world. Jadi kita dah tahu dah string ni, string 2 kalau kita nak print, kita nak echokan string 2 str2, untuk yang apa tu, yang world saja, yang nombor 1 ni 0, index 0, hello. Kalau nak index 2, 1, world tu, kita dah boleh tu. Kita nampak dia keluar yang world tu. So ni kita boleh tukar world tu. Kalau nak tukar ni, instead of world, kita tukarkan. Okay, kita nak tukar dia apa, hello Muhammad ni kan. Kasi kita letak ke atas. Kat sini kita taruh Muhammad, bukan world lagi kan. So apa dia, so then bila dia print yang ini, bukan lagi world tapi dah Muhammad. Okay. So sebab kita dah tukarkan, nampak tak? So itu cara kita nak tukar. Mana kita convert dulu kepada string. So kalau nak buat dekat sini, samalah tu tadi kan. So kita kena ni explode dulu. Lepas tu bila dah dapat dia punya index dia, kita tukar yang ini. Index dia nombor berapa? 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Ni yang ketiga. Okay, so sama lah tu kan. Ada tak nak tanya tu? Ni sama lah ni. Ni string ni, kalau nak kita try lah. Sama je. Ni kan, dekat Q2 ni tak ada apa-apa lagi kan. Tapi yang ini dia direct ni, Q2D lah. Untuk ultimate video nanti.php. Okay. So dekat sini kita ada PHP. So dekat sini apa nama? My name is Muhammad kan. My name is Khan. Khan. So ini yang Khan ni yang nombor berapa tu? 0, 1, 2, 3. Yang ketiga. Okay. Jadi kan, so, kalau kita tu dia tukar, bukan lagi Khan tapi Muhammad lah kan. Okay. Tapi yang ini, yang print R ni dia
kita save dulu. Kita just PPG okay. PPG kamera okay. PPG nampak tak? Apa dia ni? Okay, my name is Han. Oh, ini hari kita dah tukar. Oh, tak. Ini kenapa? Ni. Okay. Alright. Explode. Oh, sini lah. Dia explode. Okay. Apa yang ketinggalan? Okay. Ini kita masuk dekat dalam array. Kita print array. So once dah print array, yang array tu ialah sini 0 my name 1 2 3 ialah kan. Okay, 3. Okay, sini 3. Dan kita change kepada Muhammad. Echo string, oh patutlah 1. Kita 3 lah kan. 3 lah. Baru Muhammad kan. Kita print string 3. Kita print string 3 tu sekarang bukan lagi, dia dah Muhammad 3. Okay, Ctrl S. So ni kan, kalau yang satu name lah, betul lah. Okay, nampak Muhammad. So, kalau kita nak print array by array, sekarang ni kita dah tukar ni kan. Kita boleh improve balik. Kita boleh convert balik daripada array pieces sebiji-sebiji ke dalam satu into one single array. Ini kan pieces kan. Index 0 my, index 1 name, 2 is, 3 Khan kan. Sekarang yang Khan tu kita dah tukar kan. So kita print balik lah. Yang ini kita tukarkan pada Muhammad, baru kita print semula. Yang ini yang lama, ini yang baru punya. Okay, so yang lama punya kita taruh dekat sini, print yang lama punya. Ini yang lama. Ini okay. Okay. Ini lama punya. Kita taruhlah dekat situ. Tak apa, boleh. Okay, so dia pergi dekat sebelah kanan dia. Yang kedua, yang ini yang baru punya. So kita ikutkan juga. Itu yang nak tu lah. Itu kita just taruh di out je kat situ. Jadi kita bagi dia insert one line. Lepas tu kita echokan echo tu ni sama, ni yang baru punya lah. Ni kita just copy je. Ni yang baru. So yang baru ni kita nak print yang dah tukar Muhammad sini 3. So then kita taruh dekat sini lah, dekat last ni. Okay, ini kita tak mau Muhammad ni, kita nak semua. Kita just print ni yang ini. Okay, ni Ctrl X. Okay. Lepas kita tukar Muhammad, baru kita print. So ni yang baru punya. Okay, kita beautify kan dia. Edit beautify. Kita Ctrl Alt Shift F. Panjang okay. Ini kita indentkan sebelah kiri.
indent sebelah kiri, ni indent sebelah kiri indent, line indent ni, indent control ni, control apa nama square bracket opening tu. Unindent tu mana dia tolak sebelah kiri. Ni unindent, control sebelah kiri, dia tolak sebelah kiri. Ni pun sama, control tolak sebelah kiri, control apa nama tu opening angle bracket. Kalau semua-semua nak taruh dekat sini opening closing bracket, dia tolak ke sebelah tu. Yang ini ni dia line ni kan, line ni indent ni control apa tu opening closing bracket, dia tolak sebelah kanan. Ni opening control opening bracket angle bracket, dia tolak sebelah kiri. Ni so Ctrl SF, kita refresh semula. Ni saya tolak lah. Yang lama ni ada Han, tapi ada ni kan yang dalam bentuk array. Tak apalah, ni yang Muhammad. Macam tu So kalau kita nak convert into text pun boleh juga. Nama dia inflow. So kalau kita nak convert, nama dia inflow. Okay, ini untuk kita nak apa, kita nak joinkan balik daripada tu sebiji. Yang ini ini implode. Ni joining array. Dia sebiji dia guna apa? Koma. Okay, dia guna koma ni kan, sebiji array. So dia joinkan semula daripada sebiji array dia guna koma. Dekat situ pun sama juga array dia. Kalau kita print array tu, print underscore recursive array, yang ni kan tu RR tu, dia print jugalah kan, yang tu, yang ini ni RR ni dia print. Nampak tak dia print? Lepas tu dia print array yang baru tu, ni dia combinekan. Okay, yang ini dia dalam bentuk tu array RR ni. Ni dia create array atas tu. Jadi kalau kita nak joinkan semula yang ni pun boleh juga. Kita sekarang mana tadi kita punya question to be kan. Ini string 2 ni kita boleh apa, joinkan semula. Macam mana nak joinkan semula? Dia punya string dia, ni string dia ni, string 2 tu string ni, ni string dia. Kita just print je lah. Kita implore dulu, dan kita echokan. Macam ni je, simple je. Ctrl C. Jadi kita masuk string ini. Instead of print gitu, kita print yang kita implore kan. Ni kita print echo lagi sekali, tapi yang ni yang tu kita insert ni lah, insert BR. Okay, dan kita echokan lagi sekali yang kita dah combine. Ni bukan ARR lah, mesti ada dua. Untuk SF. So kalau kita refresh yang tu, apa, OBR tu salah, my name is Muhammad dah tulis kan, dia dah tu sini. Okay, so nampak tak? Untuk SF kita refresh, jadi keluar my name is Muhammad. Itu nama dia. Apa, tadi yang dekat sini kita explode kan, yang ini kita implore kan, mana kita joinkan semua. Kita dah selesai Ada nak tanya apa-apa? Sebenarnya kita boleh tukar lah dekat sini. Yang ini tak payah tukar, yang ni tak payah. Ni bukan tukar lagi, ni kita terus delete je. Macam mana nak delete? Kalau nak buat iteration pun boleh juga. Kalau nak buat satu-satu pun boleh. Ni berapa? Ni 0, 1, 2, 3 ni kan, 4, 5, 6, 7, 8. Daripada 9 sampai 10, 11, 12, 13 sampai 13. Ini kita kosongkan. Okay, kosongkan macam mana nak kosongkan? Ini kita
assign value. Tapi kalau kita nak kosongkan jadi macam mana? Control safety, kita kosongkan lah, sama. Itu je. Ni kosongkan. Maknanya kalau katalah kita ada yang ketiga ni, istilah Muhammad, kita kosongkan dia. Tak adalah kan Muhammad dah tak ada lah, kosong lah, kita dah delete. Jadi kalau kita refresh semula, Muhammad dah tak ada dah, my name is dah tak ada. Itu yang kita dah delete tu kan. Kita delete apa nama, I love to play football, kita dah delete. Faham boleh. Okey kan. Jadi kita continue. Ni dah selesai. 3 create to PHP file login page dengan success page. Maksudnya lepas dia tekan submit aja, dia terus buka success page .php. Once both file created, use session and cookies to recognize the user login. So dia login, dia masukkan nama. Lepas dia masukkan nama, dia nak capture nama dia. Dan for example Ali nama dia, login, dekat login PHP page, and apa dia buat adalah print welcome Ali user tu dekat mana? Dekat success page. Dia guna apa? Cookies dengan session lah, session and cookies. Okay, session and cookies ni, session and cookies kita boleh lah session and cookies. Ni dekat sini, session and cookies. Okay, apa dia cookies dengan session? Session ni kita bagi dia contohnya ni ni session berapa lama dia live. Maksudnya kita session ni untuk kita nak bagi dia guna kita punya server, dia maknanya dia boleh access server kita bagi dia masa. Kalau bank kadang-kadang untuk kita nak buat transaction, bila dia dah masuk je, dia kena live dalam masa beberapa minit sahaja. Lepas contohnya 3 minit, lepas 3 minit dia siap tak siap, automatically dia cut off. Macam tu. So itu session lah, berapa lama kita nak bagi dia masa untuk dia boleh access web kita. So dekat sini ni session dia, ni time dekat sini. Time masa ni sekarang ni campur dengan ni 864 ni dalam masa. So basically 864 ni adalah saat tau, second, saat. Maknanya sama dengan satu hari. 86400 kita bagi dia satu hari live. Kalau nak bagi dia 60 saat, taruhlah dekat sini 60 saja, 60 saat. Okay, boleh. So ni satu hari 864 kan. Ni satu hari. Kalau kali 30, satu hari kali 30, 1 bulan lah kan. Basically dia live kan. Panjangnya kan, lamanya. Okay, once dia login aja, dia sebulan dia boleh aktif. Jadi kalau kita nak bagi dia 60 saat sahaja, 1 minit, taruhlah sini 60 saat. Okay, yang ini ni dia punya apa? Dia punya root yang dia boleh access. So siapa dia orang dia? Ni cookies name dia. Cookies name, kita set cookie dia berapa lama. Ni dia punya user, ini dia punya cookie value siapa yang login tu, Ali. Dan kita bagi dia satu hari. Kalau satu hari 8600, ni kosongkan lah. Okay, kali satu lah, satu hari. Okay, ni dia cara dia. Untuk yang session punya ni, kita bagi dia session. So start session. So macam mana nak start session? Kita kena taruh start session dekat atas ni, sebelum HTML. Okay, start session. So and then ni untuk set dia punya session. Okay, ni dia login aja, kita automatically start session dia. Dan kita nak taruh dia punya tu session dia. Sini user dia, and then kita ambil yang ini adalah apa dia? Dia punya username tu, Ali. Kita ambil daripada mana? Daripada
apa yang dia key in tu dekat form. Okey. So sekarang ni kita ada ini yang berapa ni? Oh ni long last lah. Oh dah nak habis tu. Okey. Lagi 15 minit je Okay, so kita ada sekarang kita ada login page ni. Di login page ni ada kita ada dua page sekarang. Login dengan success page. Success dekat sini. Ini success page. Okay, kita ada tengok login page dulu. Login page kita ada apa? Action. Yang ini page yang kita nak buka bila kita klik submit ni button, submit button. Kemudian kita guna get method. Get method nanti kalau dekat success tu kita kena guna get jugalah, $_get untuk kita nak dapatkan dia punya input user. Sekarang dia punya text ni, input text text kita namakan dia username. Ni yang kita nak ni, nak capture username. Okay, dan password dia. Bagi password tak perlulah kan, ni untuk validation. Kita nak capture username dia. So kalau kita tengok login page ni, login page login page mana login page? Ni dia login page. So dia ada apa? Username and ni kalau nak taruh dekat table pun boleh juga, nak bagi proper cantik sikit lah kan. Ni tak masuk dalam table kan. Kalau nak masuk table boleh lah. Ni create table dekat form ni. Kita create table kat sini, table tab. Kemudian kita create tiga row, 3 baris, 2 kolom. So TR lah, TR kita ada 3 baris. Okay, dan kita ada berapa kolom? PD kita ada 2 kolom. So dia adalah dekat sini kan. Jadi dekat sini dia punya submit, ni yang submit punya. Okay, so kita copy yang ni, kita taruh dekat bawah. Ni submit. Yang ini ni Ctrl X, taruh dekat sini, submit. Ni taruh dekat table kan. Table ni awak boleh taruhlah dekat sini, table yang tu kan. Dekat mana yang table kita buat tadi, dekat question 1 kan. Ni nanti kita pilih ni, kita ambil yang ni, style ni. Kita just copy yang style ni je. Yang ini taruh dekat situ. So kita dapatlah table punya tu kan. So ni table punya. Arti heading tak ada, tak apalah. Okay, yang first ni username. Kita just copy, taruh dekat situ. Yang ini input, BR tu dah tak payah lah. Ni taruh dekat sini. Yang pertama punya row yang kedua punya row ni password. Kita ambil yang ni password. Ctrl X, taruh dekat yang PD pertama, kolom pertama. Yang satu lagi dekat PD yang kedua. Ni apa ni? Sini password password ni. Okay, Ctrl X, pergi dekat password. Ni buanglah kan. Okay, so okay lah kan, dah siap dah tu. Kita tinggal Ctrl S kita tengok, refresh balik. Ni yang tadi kan sebelum kita masuk table. Ni kita masuk table. Oh, tapi kita tak mau ada ni tak mau ada line, solid line tu. Kalau tak nak tu buang je lah. Tak payah ada solid line kan table. So buang je. Yang ni tak payah. Dekat ni tak payah, ni buang je. Style ni buang je. Okay, save, and then kita refresh. Okay lah kan, tak ada dah, macam tu je. Okay, so itulah kan, dia terus masukkan katalah Ali kan. Dah ada Ali tu. Dan kita submit, dia akan pergi dekat success, and then username dia terus kat sini keluar, username equals to Ali, dan keluar terus welcome Ali. Nampak kan? Okay, so apa kita buat tu yang dekat success page. Success page tu apa kita buat? Kita create ni je, cookies je. Of course kita kena start cookies lah kan. Start cookies tu dekat sini, session. Start session ni dia. Kita
untuk start session ni. Taruh je lah dekat situ, start session. And then set dia punya cookies name, value dia kita ambil tadi daripada username tadi ini daripada form tu. Okay. And then welcome, cookies value dia kita print lagi. Ni kita boleh letak atas ke dekat tepi ke kat mana kita nak. Kalau kita nak letak under HTML kan, HTML taruhlah dekat tu body dia HTML, yang value ni welcome, taruhlah dekat situ welcome. Taruh welcome lah, welcome. And then dia punya ni ini kalau kita nak letak sebelah kanan kan, kita kena taruh dalam kelas lah. Kita taruh dalam kelas katalah yang ini user, kelas user. Dan kita taruhlah welcome tu dekat sini. Dalam tu kita taruhlah sebelah kanan. So taruh sebelah kanan, nanti dekat dalam heading ni, header, kita taruhlah dia punya tu, dia punya CSS dia, style. Okay. And then apa dia punya tu, dia punya tu, ni user kan, user ni tak ada, user dia punya tu, kita taruh apa, text alignment dia, text alignment sini kan, text alignment kita taruh sebelah kanan, sebelah sini dah ni kan. So then yang ini dia pergi dekat sebelah kanan lah. Ni under class ni class kan, class div ni opening, and then closing ni body. Dia pergi dekat sebelah kanan. Of course kita nak ambil yang nama Ali tu kan, kita ambil lah yang ni, nama Ali ni. Control C, kita create dekat sini PHP PHP tu. Again, baru masukkan Ali dekat situ. Ini Ali. Okay, so welcome, lepas tu Ali dimasukkan dekat situ, dekat sebelah kanan. Yang ni welcome ni tak payah lah. Dengan ni dah tak payah. Control Shift, Ctrl S. And then kalau kita nak letak dekat bawah ni apa, horizontal line, dah bawah welcome tu. So then kalau kita refresh, kita save, Ctrl S, refresh. So ini nampak lah kan, dia pergi dekat, dia tak pergi dekat sebelah kanan, ada horizontal. Tapi okey lah tu kan, dekat sini. Ini kelas user. Maksudnya kena ada kot. Untuk yang kelas punya. Okay, try. Untuk kasih. Ini betul lah. Okay, so pergi dekat situ. Welcome Ali. So dekat sini, okey lah, kita create dia punya tu, dia punya apa nama tu, dia punya content dia dekat sini, main content. Nak create main content, tahu lah dekat sini. Lepas pada horizontal line tu, ni dia punya content, main dia lah, main. So ini yang you punya tu, you punya isikan dia. So dah selesai lah, dah siap lah. Okay, ini dah siap. Okay, ada apa nak tanya? Ya, buat sendirilah. Okay, dah ada session cookie, environment variables, post nak cari date, post dah ada, server, globals, ni semua ni. Globals ni dah yang lama punya kan, dekat dalam lab berapa tu, dekat dalam variable. Okay, yang ni yang server dalam form yang server sebelum ni, kita balik semula pergi dekat. Okay, ada nak tanya? Ada tak? Tak ada. So dia punya lab 5 dah selesai. Ingat dah selesai kan? Ni okey, faham kan ini kan? Apa hal pun awak just tengok balik lah. Okay, saya close ni, dah selesai.